السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على سيد النبي الكريم سيدنا وحبيبنا محمدا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Saudara pengurusi majlis yang berusaha, Tuan Syekh Yahya bin Yusuf, Ketua Dakwah dan Penerangan Jabatan Ahli Ehwal Agama Islam Kedah, yang berusaha Ustaz Zakaria Hasan, Setiausaha Pusat Dakwah Islamiyah Kedah, yang berusaha Lieutenant Colonel Mazlan Abbas, pengurusi jawatan kuasa penganjur majlis ceramah perdana pada malam ini, para alim ulama, pegawai kanan UDM, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada seorang sahabat Nabi, namanya Fadalah ibn Ubay radhiyallahu anhu, katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bil mu'min, al mu'min man aminahun nasu ala amwalihim wa anfusihim, wal muslim man saliman nasu min lisanihi wa yadihi, wal mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah, wal muhajir man hajara dzunub wal khataya, atau kama qala. Sesuai dengan ceramah kita pada malam ini, kita memilih untuk bercakap tentang soal iman, tentang soal takwa. Yang kita katakan iman dan takwa itu adalah asas kepada disiplin diri manusia. Bila bercakap tentang soal iman, bila bercakap tentang soal takwa, kita sebenarnya bercakap tentang satu tajuk yang di luar daripada bidang kuasa kita. Seperti yang kita ulang sebut beberapa kali, Nabi Allah Nuh alaihi salam tidak boleh beri iman kepada anak dan isterinya sendiri. Nabi Allah Nuh alaihi salam seorang Habibullah, seorang Khalilullah, dia kekasih Allah. Dia Nabi Allah. Allah kasih dia, Allah sayang dia. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak takdirkan iman pada hati anak dan isteri Nabi Allah Nuh alaihi salam. Kita bercakap tentang soal iman, soal yang Nabi Allah Musa alaihi salam. Bulan puasa hari itu kita tengok filem Jejak Rasul. Walaupun sejam selepas Jejak Rasul diikuti dengan rancangan Jejak Syaitan. Tapi sekurang-kurangnya ada juga sejam untuk Jejak Rasul.
Dalam Jejak Rasul, filem dokumentari yang kita tengok itu, kita ditunjukkan bagaimana Nabi Allah Musa alaihi salam naik bukit yang dipanggil orang hari ini Jabal Musa. Hari ini dah orang buat jalan untuk naik ke puncak bukit itu memakan masa 5 jam perjalanan. Zaman Nabi Musa dulu tak ada jalan. Berapa jam dia naik? Wallahu a'lam. Nabi Musa alaihi salam begitu sekali teringin kalau boleh Allah beri iman, Allah beri hidayah kepada Bani Israel, umat dia. Nabi Musa alaihi salam lebih-lebih lagi teringin kalau boleh Allah bagi iman, Allah bagi taqwa, Allah bagi hidayah kepada Firaun, bapa angkat dia. Nabi Musa alaihi salam kalau boleh dia nak sangat-sangat supaya Allah beri iman, Allah beri taqwa, Allah beri hidayah kepada Qarun yang merupakan sepupu dia. Tetapi ternyata kepada kita Allah Subhanahu wa taala tidak beri iman kepada Firaun, Allah tidak beri iman kepada Qarun, dan demikianlah juga Bani Israel menjadi umat yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pada malam ini kita memilih untuk bercakap tentang soal ini. Soal iman, soal taqwa, soal hidayah yang menjadi perkara-perkara pokok, perkara-perkara asas yang menentukan berjaya ataupun gagal kita di dalam dunia yang menjadi medan ujian kita pada hari ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Pada satu hari Nabi kata, "Ala ukhbirukum bil mu'min?" Sukakah kamu aku nak ceritakan kepada kamu tentang orang yang beriman? Hampa mak tak mau dengar cerita tentang mukmin, tentang orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'min man aminahun nas ala amwalihim wa anfusihim." Orang yang beriman ialah orang yang menyelamatkan manusia, yang memberi keamanan kepada manusia dengan harta benda dan juga diri dia. Itu orang yang beriman. Ini Nabi kata ni. Nabi kata, Nabi suruh kita dengar apa yang dia kata, Nabi suruh kita tak apa yang dia kata pada diri kita. Ada tak ada benda tu dekat kita? Kalau ada, maknanya kita mempunyai ciri-ciri, sifat-sifat orang yang beriman. Orang yang beriman, kata Nabi, yang pertama sekali, dia memberikan keamanan kepada manusia dengan harta benda dia. Mengurusi majlis abang dah tadi ni, ada lebih-lebih duit raya buh lah, tabung ada 5 biji. Kalau kita rasa terangsang dengan saranan itu, tidak akan ada seorang pun yang hadir pada malam ini yang tak bubuh duit dalam tabung. Tapi kalau kita dengar, lepas tu kita balik begitu saja, kita kata apa? Baru lepas puasa ya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Orang yang beriman itu, yang pertamanya, dia memberi keamanan kepada manusia dengan harta benda dia. Allah bagi lebihan duit dekat dia, bagi lebihan harta dekat dia, dia sentiasa teringat-ingat untuk menyumbangkan sikit daripada lebihan harta yang Allah bagi dekat dia untuk sama-sama dimanfaat oleh orang lain. Benda ini walaupun sedikit, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyediakan ganjaran dia. Saya tak payah baca ayat Quran tentang sedekah, saya tak payah baca hadis Nabi tentang anjuran dan galakkan bersedekah. Tak payah semua ni, kerana kita semua alim tentang benda ni.
Semua kita tahu dah bagi derma ni apa kebaikan dia, bagi derma ni apa kelebihan dia, bagi derma ni apa manfaat yang kita akan perolehi daripada dia. Semua orang tahu. Cuma tak mau derma ya. Babu mana bang? Nak minta puak-puak TUDM Kepung Padang ni, siapa tak bayar tak boleh keluar, tak pernah gambar kan? Tapi maknanya kita ni satu manusia yang kurang terangsang, kurang sensitif dengan benda-benda khairat, dengan benda-benda kebaikan. Dia kurang sensitif. Hati kita ni bukan mati, tapi semi mati. Separuh mati terhadap galakkan kepada khairat, kepada kebaikan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau orang Islam yang ada di bumi Malaysia ini semua sekali mempunyai sifat-sifat orang yang beriman. Semua sekali mempunyai kesungguhan, mempunyai kesedaran, mempunyai minat untuk membangunkan Islam, senang kerja kita. Akhir-akhir ini kita sudah melihat tanda-tanda masyarakat Islam semakin nak kepada Islam. Hari ini Islam bukan sahaja menjadi satu benda yang menarik minat golongan-golongan miskin, golongan-golongan susah. Bahkan Islam hari ini sudah menjadi satu agama yang mampu menarik golongan korporat, yang mampu menarik golongan yang berkedudukan, yang mampu menarik golongan istana. Alhamdulillah. Kalau di Brunei, nak cerita. Kalau di Brunei, hari ini Sultan Brunei sudah keluar surat daripada istana dia. Sultan Brunei ni nak abang gambar bagi dia orang kaya. Dia orang kaya. The richest man in the world. Kaya dalam dunia. Bukan dalam Alostang, bukan dalam Malaysia. Bukan paling kaya di kalangan orang Islam. Tetapi Sultan Brunei ini the richest man in the world. Ini dunia punya cerita. Sultan Brunei hari ini sudah keluar satu surat daripada istana dia kepada semua jabatan-jabatan kerajaan, syarikat-syarikat yang ada di Brunei, minta supaya mereka return balik gambar pemaisuri dia yang tak pakai tudung. Dan diganti dengan gambar pemaisuri dia bertudung. Mana-mana orang yang engkar, yang tak mau bagi balik gambar tu, masih nak gantung gambar tak pakai tudung tu, dia akan fine, dia akan denda. Ini satu perkembangan yang kita patut rasa syukur pada Allah. Kita tak boleh harap sesuatu yang terlampau tinggi. Takat tu kita dah perlu bersyukur kepada Allah. Kita wajib bersyukur pada Allah. Satu orang yang Allah uji dengan kekayaan, dengan kesenangan, dengan pengaruh, dengan nikmat, dengan serba benda yang ada atas dunia ni dia boleh dapat. Tetapi dia merupakan satu manusia abdan syakura, hamba yang bersyukur pada Allah. Alhamdulillah. Tak puas hati lagi. Dia kata tak puas hati. Selagi dia tak pakai jubah, tak pakai sorban, aku tak mahu. Betul, apa awak jadi lebih tu? Kira takat tu bagi dia dah cukup baik. Bagi satu orang kaya, paling kaya dalam dunia, sedang bahawa mendedahkan aurat itu dosa, dan dia rasa bertanggungjawab untuk menyelesaikan masalah tu, bagi dia itu cukup baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka itu sebab kita sebut bahawa hari ini Islam sudah sampai ke pintu-pintu rumah dan ke pintu-pintu istana. Islam hari ini bukan sahaja menjadi agama yang dibawa, yang diperjuangkan oleh golongan-golongan miskin, menjadi agama yang hanya dibawa dan diperjuangkan oleh golongan-golongan yang tidak berkedudukan. Sebaliknya Islam hari ini semakin mendapat tempat di kalangan semua orang yang berada di semua peringkat.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula-mula keadaan yang cukup dagang. Islam bermula dalam keadaan tak diminati, tak ada siapa nak ikut. Bahkan masing-masing melihat Nabi Muhammad, melihat orang-orang yang ikut Nabi Muhammad dengan melihat sebelah mata saja. Nabi Muhammad ni siapa? Orang miskin, orang susah. Orang yang ikut dia pun orang-orang susah, bukan orang kaya. Bermula daripada noktah itu, Nabi Muhammad bawa Islam dengan bantuan Allah, dengan kesabaran, dengan perjuangan, dengan pengorbanan, dengan ketahanan yang ada pada dia. Islam mula diterima. Dan Nabi Muhammad dijemput oleh penduduk Yasrib, oleh penduduk Madinah. Nabi pergi ke sana. Di sana Nabi boleh form satu kerajaan Islam yang pertama. Kerja kita nak bawa Islam ke tengah masyarakat ini satu kerja yang memerlukan kegigihan, satu kerja yang memerlukan kesungguhan, dan satu kerja yang memerlukan sokongan daripada majoriti orang yang ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kurangkan bercakap. Kurangkan komplain. Lipat gandakan usaha dalam bentuk kerja-kerja amal untuk Islam. Islam memerlukan tenaga cakap, tetapi tak perlu terlalu ramai. Makin ramai, makin serabut jadinya. Makin ramai, makin belaga. Hang kata boleh, aku kata tak boleh. Aku kata tak boleh, hang kata boleh. Lai-lai cabut kering lawan tikam hang aku. Memadai Islam ini digerakkan oleh golongan yang bercakap, yang tidak terlalu ramai, tetapi golongan bekerja yang ramai. Kita hari ini tenaga kerja untuk Islam tak ramai, kerana kita tidak mempunyai ciri-ciri Islam yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi SAW kata orang yang beriman itu ialah orang yang memberi keamanan kepada orang lain dengan harta benda dia. Dah ada dah, tetapi tak cukup ramai lagi. Dilengkaui. Dalam Qaryah Kelebang. Kelebang ada satu masjid di sana. Lah ni depa nak split Qaryah, nak pecah Qaryah. Satu lagi mereka nak buat masjid kampung Sungai Mengulu. Nak kutip derma. Al-Fadil, tuan guru yang kita kasihi, Datuk Dr. Harundin, mendahulukan duit dia sebagai asas kepada pembinaan masjid itu. Tu pun mereka kata dia diman juga. Ini yang kita nak marah ni. Nak kata-kata kat orang lain lah. Jangan duk kata kat orang baik-baik ni. Dicari penyamun tarbus tang manakah kata? Nah, kita tahulah kita baik dengan dia. Ditanya orang Langkawi, siapa yang mula bagi duit kat hangpa nak buat masjid kampung Sungai Mengulu ni? Siapa yang mula letak duit? Yang berbahagia, Tok Guru kita, Al-Fadil, Dr. Harundin. Dia letak duit dia 100,000, bukan 100 ringgit. Jadi kalau dengar kata dia marah saya ni, kita hantar pergi duk cerita ke orang marah dia lah. Tapi geram dengan orang duk kata kat dia ni, kita nak kata balik. Kata dia ni bukan macam yang orang duk kata. Yes, kenapa dia semangat pula kan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jangan duk kata kat orang-orang macam ni. Tuhan pun marah kita. Isu akhirat banyak cerita kita nak kena clear di depan Tuhan. Kita fitnah orang dengan benda yang tidak sebenarnya. Kemudian dengan jasa baik Dr. Harun, dia balik ke Kuala Lumpur, dia cari korporat mana yang nak bantu pembinaan masjid ini. Masjid kampung Sungai Mengulu. Dalam masa 1 hari ada satu korporat orang Kedah nak bagi 500,000 juta. Dalam masa 1 minggu, mereka boleh dapatkan duit lebih kurang 1 milion untuk buat masjid di kampung Sungai Mengulu. Kalau saya pemohon, orang Langkawi marah saya. Nampak tak?
Maknanya hari ini orang Islam yang Allah anugerahkan lebihan harta dekat dia, dia tak sayang duit untuk buat kerja agama. Ada pula satu lagi kaprat Melayu kita yang dapat tahu daripada kutip duit dapat dah. Marah pada tak abang kat dia. Marah. Dia kata apa pasal hampa kutip duit tak abang kat aku, awak hampa saja kan nak dapat pahala, aku tak boleh dapat. Weh. Jadi ada masjid mana kami jumpa saya tanya, oh siapa dia ada? Oh ni kami pun nak buat masjid kat. Apa ni pun memang muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka ciri-ciri orang yang beriman di antaranya ialah dia mengamankan, memberi keamanan, kesenangan, keselesaan kepada orang lain dengan harta benda dia. Wa anfusihim, dan memberi keamanan, kesenangan dan ketenangan kepada orang-orang lain yang ada di sekeliling dia dengan jiwa raga dia. Ajaklah Allah kepada kebaikan, Allah kepada ma'ruf, kepada benda-benda baik ni, ajak anytime, any place, insya-Allah saya tolong. Apa bila-bila masa, tempat mana, insya-Allah ada masa aku tolong. Kalau sekiranya itu sikap yang ada pada dia, dia mempunyai ciri-ciri orang yang beriman. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata Nabi, wal muslim man saliman nas min lisanihi wa yadihi. Yang dikatakan orang Islam ialah orang yang menyelamatkan manusia dengan lidahnya dan tangannya. Lidah yang Allah bagi dekat dia. Nabi pernah sebut, Nabi kata jaga baik-baik. Di antara hidung dan dagu itu ada satu benda yang boleh menyebabkan kamu terperosok ke neraka. Nabi kata jaga baik-baik. Di antara hidung dan dagu itu ada benda yang boleh menyebabkan kamu terperosok ke neraka. Modal lidah aja, tak ada tulang, tak ada apa, ikut dia nak petik aja. Kalau yang dipetik itu sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang orang lain boleh tumpang kebaikan dia, maka banyaklah pahala yang Allah bagi dekat dia. Tapi kalau yang dipetik itu sesuatu yang berunsur fitnah, yang dipetik itu sesuatu yang dusta, yang bohong, yang boleh membawa kepada satu suasana yang tidak baik, maka tanggunglah akibatnya. Yang akibatnya bukan sahaja dosa, tetapi Nabi kata akibat dia terperosok ke neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tangan yang Allah bagi dekat dia, dia gunakan tangan dia untuk memberikan keamanan kepada manusia semua. Dia selamatkan manusia daripada angkara tangan dia. Sungai Petani baru ni. Angkara tangan. Tetak mak sendiri. Mak. Kita bukan ada dua mak. Mak kita satu tu aja. Baik ke, tak baik ke, apakah itulah satu mak yang mengandungkan kita, yang melahirkan kita, yang membela kita, yang memberi makan minum pada kita, yang tumpahkan kasih sayang pada kita, yang memberi segala-gala benda yang ada pada dia untuk kita. Itulah satu-satunya mak kita. Gamak agak pergi tetak dia. Bukan mak yang duk pakai mulut merah. Bukan mak yang ada jambui Woody Woodpecker. Dia tu nak mengarut. Bukan nak mengarut, nak habang ke hampa. Bukan mak macam tu. Mak dia umur dekat 80 dah. Gamak agak dia ambil parang panjang, bagi kam atas kepala mak dia. Gamak agak dia ambil parang dicikam-cikam bertubi-tubi ke perut mak yang mengandungkan dia. Manusia yang gamak buat macam tu adalah manusia yang tidak mempunyai iman dan bukan orang Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.
Marah macam mana pun, tak setuju macam mana pun dengan mak kita, dia mak kita. Tetapi manusia ini, oleh kerana tidak ada Islam, oleh kerana tidak ada iman, oleh kerana tidak ada nur hidayah, dia sanggup buat satu benda yang menatang pun tak sanggup buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita bercakap tentang soal iman. Satu soal yang Nabi ambil masa 13 tahun di Makkah. Nabi dibangkitkan jadi Nabi umur 40 tahun. Nabi duduk di Mekah 13 tahun. 13 tahun di Makkah itu Nabi tidak bercakap tentang soal politik. Nabi tidak bercakap tentang soal ekonomi. Nabi bercakap tentang soal tazkiyatun nafs. Nabi bercakap tentang soal nak proses hati. Nabi bercakap tentang soal iman. Nabi bercakap tentang soal akidah. 13 tahun Nabi proses para sahabat di Makkah. Kita hari ini buat mudah. Kita tengok ayat-ayat Quran, ayat Makkiyah, ayat-ayat yang turun di Mekah. Ayat-ayat yang hanya menyentuh tentang soal iman. Ayat-ayat yang menyentuh tentang soal hati manusia. Di Mekah tidak diturunkan ayat mensyariatkan perang sabilillah. Tak ada. Perang yang pertama berlaku dalam Islam pada 17 Ramadan tahun yang kedua hijrah. Setelah Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, setelah Nabi sampai di Madinah, baru turun ayat Allah Subhanahu wa taala mengizinkan orang Islam yang dizalimi supaya berperang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam ni mau clear. Kalau dalam ni clear, marah tak akan rugi. Dah bukan nak marah orang marah. Orang marah dah dia kata apa ustaz ni. Dah orang marah ni pun dalam ni clear juga. Tapi ada jugalah. Kalau tidak tak jadilah cerita budak dah pergi luar negeri duit tak ada nak belajar. Pasal apa? Sini tak apa clear. Bukan marah sahaja, Risda ke, LPN ke, Bernas ke, apa kalau ni, kalau dalam ni tak bernas, kacau. Itu sebab apa juga benda yang kita buat, baik kita ni tentera ke, baik kita ni guru ke, baik kita ni peniaga ke, baik kita ni korporat ke, kita apa pun, kalau dalam ni clear, semua clear. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Simbolik yang Allah bagi dekat kita, bagaimana Nabi SAW diberikan lebih masa untuk proses hati. Kerana daripada hati yang bersinar-sinar, yang terang dengan nur, hidayah dan iman ini, hang cakap apa pun jadi. Bila turun ayat tentang turun berperang, tentang wajib umat Islam turun berperang, tidak ada sahabat Nabi yang cari excuse, yang cari alasan untuk tak mau perang. Kecuali golongan munafik yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul bin Bahlul. Yang Bahlul itu saya tambah. Abdullah bin Ubay bin Salul, dia ketua munafik pada zaman itu. Dia dan orang-orang yang telah dipengaruhi oleh dia cari pasal tak mau turun perang. Tetapi sahabat Nabi yang Nabi proses di Mekah, sahabat Nabi yang jernih hati, tidak ada seorang pun yang cari alasan untuk tidak ikut berperang. Kerana sini clear. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata Nabi, wal mujahid man jahada nafsah fi ta'atillah. Yang dikatakan mujahid, yang dikatakan orang yang meniaga dan sebagainya, bank-bank yang ada. Mujahid, yang dikatakan orang yang berjihad,
ialah orang-orang yang berjihad, bersungguh-sungguh membentuk nafsunya, membentuk hatinya fi ta'atillah, pada mentaati Allah. Senang enggak nak taat dekat Tuhan? Nah, tanya hampa malam ni. Senang enggak nak taat dekat Tuhan? Saya bukan tanya senang ke nak semayang. Kalau saya tanya senang ke nak semayang, ramai orang jawab senang, walaupun ada segelintir yang kata susah. Dinisbahkan kepada orang Islam hari ini, kalau kita nak letak persentage, saya berani letak sampai 75% orang Islam hari ini jaga semayang, insya-Allah. Cakap kita berdasarkan kepada yang kita tengok-tengok. Musim perayaan baru ni saya balik Pahang. Lalu ke highway, singgah Surau Plus, tang mana pun penuh orang. Hang kata apa, aku tak dengar pun. Yang boleh mujahadah, yang boleh berjihad, menundukkan nafsu dia, hati dia, fi ta'atillah, kepada taat kepada Allah, ini mujahid di sisi Allah, mengikut keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senang kan nak taat dekat Tuhan? Taat dalam arti kata taat melakukan perintah dan taat menjauhi tegahan. Ramai daripada kita taat di dalam melakukan perintah, alhamdulillah. Tetapi dari segi taat menjauhi larangan, tak apa kuat. Ramai orang hari ini sembahyang di masjid, tiap-tiap waktu ada kesempatan sembahyang di masjid, tetapi dengan riba terlibat lagi. Tahu apa ya buat? Dengan riba dia duduk teliuk je lagi. Orang tanya dia kata kira-kira tu tak boleh lah. Itu yang kira bagi boleh, hang buat lagu mana? Dia kata yang ni pun nak abang pun susah lah. Dia kata tapi itu dia lah macam duk kata lah. Hang kata apa, aku tak dengar pun. Tak lah, duk tak lah tu. Tak jadi, kau. Kita kata on what reason? Di atas alasan apa hang duk terlibat dengan riba ni? Hari ni beli rumah, kerajaan bagi loan cara Islam. Dengan terlaksananya sistem pinjaman, sistem pembiayaan, dia tak panggil pinjaman lah. Sistem pembiayaan rumah, kereta dan sebagainya secara Islam, bermakna hampir 1 juta orang kaki tangan kerajaan boleh lepas diri daripada terlibat dengan dosa besar riba. Patut buat lama dah. Lah berubah. Alhamdulillah, sekurang-kurangnya ada buat. Daripada tak ada. Bagi orang yang tidak kerja dengan kerajaan, bagi orang yang meniaga dan sebagainya, bank-bank yang ada hari ini menawarkan sistem pembiayaan kenderaan, rumah dan sebagainya secara Islam. Bukan bank Islam sahaja, Maybank Finance pun ada buat, MBF Finance pun ada buat, bank rakyat pun ada buat. Banyak bank buat pada hari ini. Dan tiap-tiap bank ini mempunyai jawatan kuasa, mempunyai komiti syariah yang dianggotai oleh ulama-ulama yang kita letak siqah dan kepercayaan pada dia. Kita tak ada alasan dah lah ni. Kita mempunyai ruang yang luas untuk lepas diri kita daripada melakukan perbuatan yang ditegah oleh Allah. Pasal apa yang hampa bantah piduk langgak juga? Yang ni Tuhan tanya itu tak lepas. Jenuh kona. Jenuh gila. Jenuh kelepek. Tak boleh nak lepas. Kerana kita mempunyai pilihan, sengaja kita pilih yang tidak Islam. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Kata Nabi, wal muhajir man hajara az-zunuba wal khataya. Orang yang disebut sebagai muhajir, golongan muhajirin, golongan yang berhijrah itu ialah mereka yang berjaya menghijrahkan dirinya daripada perbuatan dosa dan kesalahan. Kalau kita boleh jaga diri kita, kita elak daripada terlibat dengan benda-benda dosa dan salah, kita di sisi Allah
dianggap sebagai golongan muhajirin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Berapa ramai orang hari ni yang tak boleh elak benar-benar. Tak boleh elak. Ada budak telefon mai kat saya. Budak muda kerja Kelang. Dia kata, Ustaz, saya ni dulu teruk lah, dia kata. Saya dulu saya suka berzina. Saya langgang habis, saya tak kira anak orang ke, bini orang ke, janji dia senyum kat saya senyum kat dia, jadi. Alhamdulillah, dia kata, dalam sikit masa ni, saya ingat yang ni ikut yang Tuhan kata hidayah. Saya jadi tak mau dah benda-benda tu, saya jadi takut dengan dosa saya. Kemudian saya buat keputusan nak berumah tangga. Mudah-mudahan dengan berumah tangga ni saya berhenti daripada melakukan dosa dan maksiat ni. Dan saya menikah Ustaz baru ni. Ni dah masuk bulan yang ketiga dah saya menikah. Tapi ni yang kata haram jadah ni, saya kata. Saya kata, hang kata apa jadi? Saya kata yang ni yang kata itulah maknanya tak syok. Dah lepas saya menikah ni baru saya dengar cerita. Rupa-rupanya dia kata bini saya ni pun kaki zina juga. Saya bila saya tahu bini saya ni kaki zina, saya sudah naik gram, dia kata saya pergi berzina balik lah ni. Nah, kata awak jadi macam tu. Dah lah dia kata dah gram kan. Gram. Semata-mata kerana gram. Kita tanya dia, isteri kamu ni berzina setelah dia kahwin dengan kamu kan macam mana? Dia kata tak, sebelum lah. Tapi itulah saya menikah dengan dia, saya dengar kata dia ni dulu pun duk berzina juga, saya geram. Dia kata tak, bini hang pun geram juga apa dia dengar hang pun sebelum nikah dengan dia berzina juga. Jadilah ni abang bangkit berdiri dua-dua orang menyanyi lagu Kita Serupa. Kita Serupa. Hampa dua-dua serupa aja. Tak apalah, dulu lah. Tutup buku lempak buang. Lah ni hang pun ada sikit taubat cantik, aku pun ada sikit taubat cantik. Tuhan bagi kita jumpa dua ni cantik. Hang tak boleh kata dia tak cantik, dia tak boleh kata hang tak cantik. Sebab apa? Kita serupa. Jadi dua-dua kira cantik dah. Tuhan bagi bertemu tu dua-dua cantik dah. Jadi dua-dua ada kit masing-masing, tutup buku tu, peranyut sungai. Sudah. Lah ni start daripada kosong balik, jalan lelah. Cantik dah. Tak boleh tak? Saya tak boleh lupa benda tu, saya mengkelan. Dan bini hang pun serupa, dia pun tak boleh lupa juga, dia pun mengkelan juga. Dan lah ni hampa sama ya. Saya kata. Siapa lagi? Dia lah tu. Buat bagi elok sudah. Nampak tak? Krisis yang berlaku dalam. Krisis. Pasal apa? Pasal sini tak clear. Soal iman ini terlalu penting. Soal hidayah ini terlalu penting. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam ayat dia, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sadaqallahul azim. Allah kata, dan orang-orang yang bermujahadah dan orang-orang yang berjihad pada jalan kami, kami akan tunjuk kepada mereka jalan kami. Hidayah ni mahal, iman ni mahal. Iman, hidayah tidak boleh diwarisi. Maka tidak heran hari ini bapaknya ulama, anaknya jadi film star. Bukan aku nak kata-kata siapa dah. Tapi benda ni memang boleh jadi. Tak heran, benda ni tak heran punya. Bapaknya imam, anak dia jadi kepala geng-geng duk balut ganja di bawah surau pak dia. Boleh jadi, benda ni boleh jadi. Pasal apa? Pasal iman, pasal hidayah. Ini bukan soal yang boleh diwarisi. Dia bukan harta. Kalau harta tak apa, Tok Imam boleh buat sorat. Pesan dah ke orang lain semua, dia nak bagi hak ni dekat siapa-siapa. Dekat orang kanan dia ke, dekat siapa ke. Dia boleh bagi. Kalau iman ini jenis boleh dipesakai, tak ada masalah. Tentu dah apabila kita mati akan dipesakai oleh anak-anak yang menjadi waris pesaka kita. Tetapi iman bukan begitu sifat dia.
Dia berkait rapat dengan soal tarbiyah. Dia berkait rapat dengan soal pendidikan. Dia berkait rapat dengan soal pengorbanan. Sebagai ibu, sebagai bapa, wajib kena pastikan anak dia dididik dan diasuh dengan didikan dan asuhan Islam. Wajib. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Susah nak didik anak-anak hari ini. Susah nak didik anak-anak hari ini. Bercakap senang, tapi nak didik tu susah. Setakat nak ajak semayang tu senang, tapi nak lendikkan anak kita dengan adab Islam itu susah. Sayyidina Umar Al-Khattab masa dia jadi khalifah pernah didatangi oleh seorang bapa yang sudah tua. Pak ni mai jumpa dia. Dia kata, "Ya Amiral Mukminin, kenapa Allah anugerahkan kepada aku seorang anak yang degil dan derhaka kepada Allah?" Dia tanya Sayyidina Umar. Dia kata, "Awak ni Tuhan ni, dia bagi dekat aku anak ni tegang sungguh." Umar kata, "Astaghfirullahalazim." Dia kata, "Bagaimana mungkin Allah beri kepada kamu anak yang degil sebegitu rupa? Panggil dia jumpa aku." Bila dibawa budak muda ni mai jumpa Sayyidina Umar, sampai-sampai Umar tanya dia, "Kenapa kamu derhaka pada bapa kamu? Tidakkah kamu takut pada Allah?" Anak muda ni sesuai dengan umur dia yang muda, sesuai dengan dia orang yang masih cergas, dia jawab depan Sayyidina Umar. Dia kata, "Ya Amiral Mukminin, adakah dalam soal ini aku saja salah? Pak, aku tak salah." Jangan. Pak dia kata, "Ni nampak nak lawan aku Aku dabuh cuma." Sayyidina Umar kata, "Apa maksud kamu?" Kata budak ni, dia kata, "Ya Amiral Mukminin, apa tanggungjawab bapa aku pada aku?" Sayyidina Umar sebut 3. Sayyidina Umar kata, "Tanggungjawab bapa kamu yang pertama, dia wajib memilih bakal isteri yang sesuai menjadi bakal ibu pada anak-anak." Sebelum kahwin tanggungjawab pahang dah mula dah. Wajib memilih bakal isteri yang sesuai untuk jadi ibu pada anak-anak. Yang kedua, bapa kamu wajib memberikan nama yang baik-baik kepada anak yang dilahirkan daripada benih dia. Yang ketiga, bapa kamu wajib kena didik anak-anak dia dengan didikan Al-Quran dan adab sopan Islam. 3 dia bagi. Budak ni golek kepala. Dia kata, "Kalau macam tu nampak celah rupa aku." Dia kata, "Mak aku, ibu aku seorang pelayan." Kalau P. Ramlee, dia kata, "Perempuan kabaret." P. Ramlee kata. Dia kata, "Mak aku pelayan. Nama aku Tawab." Waw alif po. Tawab makna dia Batman. Kelawak. Pak dia bagi nama kat dia Batman. Lepas tu bila dia keluar malam-malam balik pagi, pak dia marah kat dia. Mana boleh marah? Dia kata, "Aku Batman. Memang kerja aku keluar malam-malam. Siang mata aku tak nampak. Siang aku kena tidur. Malam baru aku nampak cerah. Dan aku tidak pernah diasuh dengan Quran dan adab sopan Islam." Dia kata. Sayyidina Umar balik dekat pak ni. Nampak gaya hang lagi celaru, dia kata. "Kalau begitu, kamu lebih dahulu derhaka pada anak kamu." Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Senang tak nak didik anak-anak kita? Saya biasa pergi ceramah di satu tempat. Tengah duduk ceramah, ada budak muda. Dia koyak minyak motor. Wow! Pam bunyi ujung nak. Kata buat mikrofon ni kalau tak ada wayar aku balik birah. Mendidih darah kita ni. Dia koyak minyak motor. Geram tu. Geram tu. Tak apalah. Habis apa selesai begitu begini, nak balik. Sampai dekat kereta ada satu orang main bisik. Dia kata, "Ustaz, anak tu imam naik motor dia.
La ilaha illallah kata hang silap macam mau bagi sorak atas meja aku tengah duduk cakap ni. Dah. Depa kata pak dia bagus semua. Depa kata pak dia bagus semua. Tak tahu tu macam mana jadi tu. Budak-budak lah tak percaya balik tengok anak-anak kita di rumah. Budak-budak lah dia potong rambut saja dia tak cukup. Dia biang bagi berjuntai macam pungkuk ayam tu. Tak tahu dia jadi pasien lagu mana tu. Saya cukup tak boleh tengok. Balik tengok anak-anak kita di rumah. Tu bukan saja buat tu. Tu trend tu. Trend. Dia ada trend. Geng dia semua macam tu. Dia pergi gunting rambut di kedai. Dia gunting rambut. Dia buat bagi nipis kot ni. Sideburn ni. Dia bagi berjuntai turun tu. Dia tak cukup. Kedai buat kelok pisau nak cukup. Dia tak bagi cukup. Ni. Saja dia biar bagi berjulai turun tu. Nak bagi cikgu disiplin juga kat dia. Jadi balik tak lagi, sambil-sambil cek tengok. Cek anak kita kalau nampak berjuntai tu cukup tak lagi juga. Jangan duk biar bagi dia ikut trend-trend ni sama. Ni semua kau. Tak duk periksa, duk jatuh, duk dapat keputusan tak baik ni pasal ni kan. Dia duk merapu ikut trend-trend yang tak ketahuan. Kena ibu bapa kena kemai benda-benda ni. Anak-anak kita tu kita kena duk perhati selalu. Perhati nampak dia buat pelik sikit tanya. Korang-korang dia rasa pak dia duk ambil berat saya. Saya tengok pelik sikit panggil abang, mai sini tak? Awak yang abang pergi gunting rambut sini tak cukup pasal apa? Tanya dia, tengok dia nak jawab apa. Budak-budak lah ni tanya ayat semua. Dia kata lupa kot tadi. Mai sini, bapak tak lupa, mai pak tolong nak cukup. Pak nak tolong cukup. Kena lagu tu. Ini hadut haru kita lah ni kita tak ambil tahu. Bila anak kita buat salah di sekolah, kita pergi terang sekolah pula. Ini cukup leceh. Cukup leceh ni. Cukup leceh. Main serang di sekolah nak marah-marah. Jangan buat macam tu, tak syok. Ni semua tak syok. Sekolah ni, cikgu-cikgu bukan 3 suku. Cikgu-cikgu ni nak buat anak-anak kita bagi elok. Kita ingat balik dulu masa kita duduk mengaji sekolah dulu. Cikgu kita dulu cengih. Balon kita penabuh ni biasa. Tepap, kena belakang, keluar ayam, jemput itu. Kita dulu kena. Itu sebablah kita ni walaupun tak baik sangat, tapi taklah jahat sangat. Tapi anak-anak kita lah ni satu macam punya pelik. Satu macam punya pelik. Pasal apa? Pasal kita di rumah pun tak cengih. Pergi di sekolah cikgu cengih sikit, kita pergi terang cikgu. Silap. Akhir-akhirnya cikgu sekolah kata payah ni. Anak dia tu, anak mai serang macam ni. Anak dia tu, dia pelingkup ni. Siapa yang rugi? Kita rugi. Cikgu tahu ni dia dapat gaji waktu kan. Anak kita rosak, kita yang rugi. Nah, yang tu saja sulahnya. Saja sulah. Tapi kita tak boleh tengok dah. Saya secara peribadi tak tahan tengok. Kita ni kalau cakap sakit mata tak apa. Tapi bila cacing sudah naik robek biji mata, saya tak boleh tengok. Masjid Penghulu ni saya tak tahu. Tapi kalau kau belah kami sana no, Masjid Seberang Jaya, masjid yang dekat-dekat dengan kawasan industri, kawasan Kelang no. Hari Jumaat tu dia nanti mai baik Kelang. Kalau Masjid Seberang Jaya tu tutup jalan tu penuh dengan baik Kelang. Bawa budak-budak Kelang main masjid nak semayang. Mereka tak semayang. Mereka duduk di belakang. Dia duduk melepok kok tepi bangsai tempat orang duduk masak more apa semua. Dia duduk melepok tu. Orang duduk khutbah. Mereka duduk bersembang. Lebih lepas suara mereka daripada suara khatib ni. Tak apa lagi. Tak lagi bila orang nak semayang. Mereka tak semayang. Mereka boleh duduk menyandak. Mereka tak semayang. Ini bukan orang kereta. Kita tengok sendiri. Saya pergi Tanjung, saya balik lewat sikit hari tu ni, duduk peneras nak balik sampai di kampung tak dan, singgah semayang di Seberang Jaya. Singgah kita pun semayang atas jalan tar di luar tu saja. Masa orang duduk khutbah tu, kita duduk dengar doa khutbah. Balik ni dengan balik sana. Kita duduk perhati mereka. Kita perhati mereka pun perhati kita. Tak lagi bila orang iqamah, orang nak semayang, mereka tak semayang, mereka duduk menyandang, duduk sembang, duduk gelak, kita orang semayang dah tu. Relax kan? Relax. Dia kata kat kita. Relax. Kalau jemaat yang seminggu sekali tu tak boleh semayang subuh semayang.
Lu yang Nabi kata, man taraka salatan muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa yang tinggal sembahyang saja tinggal, dia menjadi kafir yang nyata. Selalu mana tu? Siapa ni? Budak-budak ni siapa? Anak kita. Anak kita. Anak orang Melayu ni anak kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Demikianlah pentingnya ibu bapa, guru-guru hari ini tekan soal-soal yang macam ni, tekan. Kalau kita tak beri penekanan dalam soal ni, kita akan melihat anak-anak kita, anak-anak Melayu kita, anak-anak Islam kita ketinggalan dalam semua bidang. Dunianya pun tak ke mana, akhiratnya pun terbarai begitu saja. Sama. Nah, tolong kita minta tolong sangat-sangat benar ni. Pakat-pakat jaga, masing-masing jaga. Bukan masa lagi dah kita nak berkelahi, nak tuduh anak saya rosak pasal anak dia tu rosak pasal anak dia tu, tak mau dah. Ni semua tak mau. Ni semua lempak pergi jauh bang. Lah ni masa kita nak perbetul masing-masing. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu tak apa tu, pasal Allah ni duduk sekolah elok. Sekolah Al-Irsyad ni sekolah elok. Tak ada masalah-masalah yang teruk ni. Tapi kita biasa duduk sekolah teruk. Kita biasa duduk, kita biasa tengok budak-budak yang macam-macam ni pergi sekolah rambut sampai masuk dalam kolor baju ni. Ada. Pakai rantai pula di tengkok. Kita biasa jumpa tingkatan 5. Kita masuk di dalam kelas, perhati rambut budak ni nampak pelik kan? Dia pegang kolor baju dia, nak tarik tengok orang tepis tangan kita. Boy, macam tok guru kungfu aja. Dia tepis tangan kita. Dia kata, awak tahu rambut panjang ni? Biasa. Kita kata dia, di sekolah benda ni luar biasa. Kalau kamu duduk di simpang jalan, itu biasa. Tapi di sekolah, perkara ni luar biasa. Kamu boleh balik potong dah. Tengok, jawab kat kita. Kita tarik baju, nampak rantai pula. Pakai rantai pula. Buka. Saya tak boleh mengajar. Kalau saya tengok orang pakai rantai macam ni, boleh buka tak? Tarik baju. Bukan Cina dah. Darah ni duk naik musim kot lingkar kita. Tangan ni dia ketah nak naik. Kita buka. Saya minta. Buka lah ni, buka. Bawa balik kelai. Pegang kolor baju dia. Tepi lagi. Pasal yang kamu tak mau buka. Cakap pun tak orang nak elok dah kita ni. Dia nak ketak lah. Geram. Saya nak tanya satu. Sekali je saya nak tanya. Kamu nak buka ke? Saya nak buka. Apa ustaz ni? Kita pun pegang baju dia. Nak tarik buka. Dia tepi. Bagi sebiji. Bagi. Tu yang tu tak mau keluar. Kena juga. Pang kata rebah tu, dia bangkit tu, terus keluar ambil basikal kayu balik rumah. Tak apa, habis-habis naik pergi jumpa pengetua, abang dia kata, cikgu, tadi saya sepak satu budak tingkatan 5 sekian-sekian. Masa sekolah dulu ni. Pengetua tanya budak nama apa? Abang-abang. Dia kata, elok, tak sepak elok. Saya pun nak sepak lama lah. Cantik. Saya nak cari pengetua macam ni. Elok dia kata, kalau budak tu elok ustaz sepak. Saya pun program dah sepak lama. Saya kata, tak apa. Kalau lagu tu terima kasih cikgu. Lagi sekali main pun saya nak sepak je. Dia tak main. Tiap-tiap kali kita masuk kelas tu dia tak ada. Satu hari tersampak pula. Kita masuk kelas tu bukan pada jadual kita. Kita kena relief guru yang tak boleh main sekolah. Kita masuk tu sampak. Rupa-rupanya selama ni dia duduk main sekolah. Masa pelajaran kita dia cabut. Kita tanya kawan-kawan pun simpan rahsia. Tak abang kata dia main, tapi dia tak ada lah tu. Lepas abang tak main. Hari tu jauh. Kita masuk tu dia nampak keluar pula pintu belakang, kampui basket balik pula. Ish. Kalau sampai jadi liang macam tu kacau. Cuba bayangkan kalau anak kita jadi macam tu. Cuba bayangkan kalau anak kita jadi macam tu. Mati kita pejam mata rapat tak kah? Masuk kubur esok, apa yang dia duk kirimkan kita? Cuba fikirkan.
Oi, bukan sedikit. Nak naik kapal terbang tak semayang. Nak abang kat abang bagi. Baru habis buat haji ya. Tak semayang. Macam kapal terbang. Yang pasal apa tak semayang? Dia ambil semayang. Jangan nak kapal terbang. La ilaha illallah. Yang hampir Mekah berapa punya jauh boleh. Nak semayang tak boleh. Yang tabung haji ni punya duk habak cara ambil ayat semayang atas kapal terbang ni tak kira dah. Dia tak faham rupanya. Tak faham. Dia duk kira nak kena pergi ambil semayang tu dalam bilik air kapal terbang tu. Dia duk kira nak kena pergi sana. Kalau tak pergi sana tak sah. Dia pergi duk beratok lama. Kio lah semua duk ingat macam tu. Semua nak kena ambil semayang dalam tu. Kapet kapal terbang ni basah lecun. Kalau air tu jerak di kat enjin meletup, mati syahid habis satu kapal terbang. La ilaha illallah. Kita ada cara untuk ambil air semayang dalam keadaan yang macam tu. Dengan air mineral tu boleh berwudu. Boleh berwudu. Syarat dia air tu rata kepada anggota-anggota rukun dalam wudu. Ambil yang wajib-wajib aja. Muka, tangan, kepala, kaki. Khalas. Kumuk-kumuk ni tak payahlah. Duduk kumuk pula. La ilaha illallah. Duduk di bangku tu ambil semayang. Duduk kumuk pula. Aku nak loh tangan ni. Aku nak loh tangan ni. Ada. Bukan saja abang. Ada. Haji Mardut mana pun tak tahu. Dia ada ni. Dia kumuk. Dia duduk. Panggil orang minta ketok. La ilaha illallah. Yang orang duduk mengajak masjid tepi rumah. Tak mau pergi mengaji. Yang tu sunat saja. Ambil rukun-rukun aja ni. Kita duduk atas kapal terbang ni. Jadi sesuaikan wuduk kita ketika kita duduk atas kapal terbang. Ambil air mineral tu, tuang dan tapak tangan sikit, sapu. Sapu, jangan angkat. Mengikut mazhab Syafi'i, kalau kita sapu, kita angkat, kita tak balik, air itu sudah musta'mal. Tuang air tu, sapu. Sapu tu jangan angkat. Tapak tangan tu jangan angkat. Bagi dia round semua kawasan yang menjadi kawasan wuduk. Habis daripada tempat tumbuh rambut, sampai anak telinga, sampai kawasan bawah daripada dagu. Upak habis sampai bagi rata semua sekali. Selesai satu bak. Tuang pula air, sapu tangan. Sapu tangan daripada hujung jari sampai lepas sikit daripada siku. Sapu. Bagi air tu kena belakang. Tak payahlah curus macam kita duk ambil di masjid ni. Atas kapal terbang memadai, ratakan air pada anggota wuduk. Sudah. 12 tangan. Tak menitik air tu tak menitik. Atas lantai kapal terbang tu tak menitik. Tak di kepala sikit. Imam Syafi'i kata memadai. Sehelai rambut pun tak apa. Kaki, tuang sikit dalam tapak tangan, sapu kaki itu. Semua hujung jari, celah-celah jari sampai tumit semua. Kawasan yang menjadi kawasan wuduk bagi kaki, bagi kena air belakang. Siap, selesai semua, elok-elok duduk atas tu. Allahu Akbar. Niatlah sembahyang maghrib ke sembahyang apakah. Allahu Akbar, buat jamak tu maghrib dengan Aisyah. Allahu Akbar. Saya pergi umrah baru ni, ada satu syekh duduk selang sebangku dengan saya balik sana tu. Dia okey lah, dia tengok kita duduk ambil sembahyang macam tu. Dia tanya, Ustaz boleh kita macam tu? Bukan boleh, memang kena buat macam ni. Dia pun tak lagi, dia pun ambil wudu apa semua elok juga. Dia pun sembahyang juga. Saya dah sudah sembahyang dah, dia tengok saya buat semua sampai sudah. Oh macam tu, tak apa, dia pun buat. Pramugari sudah main kacau dia. Pramugari main nak bagi apa atau ke dia. Dia duduk tengok gitu. Saya dia tengok. Tak dan kita nak habang kat pramugari, dia habang dulu. Dia kata, duk semayang ni lah. Elah. Yang ni pun satu hari dua semayang elok dah. Ni duk jadi sangkut sangkut pula. Jadi kita kalau cerita bab ibadat semayang ni saja pun dia banyak cerita. Jadi tak mengaji punya pasal. Semalam di Kulim no? Di Kulim semalam ni dia tanya satu soalan. Di Masjid Kelang Lama semalam. Dia kata tulis surat, Ustaz, apa hukum apa seorang imam mengimamkan sembahyang di masjid. Kemudian dia kata semasa mula sembahyang tu sekarang tak ada, blackout, gelap. Jadi tu imam pun takbir dah dalam gelap. Allahu Akbar, sembahyang maghrib. Makmum pun takbir Allahu Akbar, tengah sembahyang lampu menyala. So imam pun cancel semayang tu, pergi buka mikrofon lepas semua ambil mikrofon. La ilaha illallah.
Jadi dia bertanya, dalam surat tu apa hukum? Hak tu hak jadi imam. Tu hak jadi imam lagu tu. Makmum kau duk serabut lagi. Imam jadi lagu tu. Karan main lah dia kata. Cancel. Dia buka mikrofon, ambil mikrofon ni, klik balik, tak biar lagi. Allahu Akbar. Dia jadi mainan ta'ati ni dia jadi. Di Tanjung, di sebelah Pulau Pinang, satu kes. Ni Tok Bilai pula buat sangkut. Tengah duduk semayang. Rakaat yang kedua. Sistem PA, sistem humming. Bunyi hong. Dia pergi pulang bagi elok. Semayang Jumaat. Dia pergi pulang, bagi tak bikin tu, dia pun main sambung balik. Sambung rakaat yang kedua juga. Dan lagi pergi dalam sama dengan orang lain juga. Bila pula dah dia buat lagu tu. La ilaha illallah. Carilah hak reti sikit. Nak duduk tempat-tempat tu. Cari hak reti sikit. Kalau tak reti, kita buat kelas mengaji. Pakat-pakat ambil reti. Jangan buat lagu tu. Leceh. Sebab benda ni ibadat khusus. Benda ni fardu ain. Yang mengikut hukum agama, fardu ain mesti selesai sebelum akil balik. Bukan sebelum nikah, sebelum akil balik kena selesai fardu ain. Bab semayang, bab puasa, bab yang fardu ain ni kena faham, kena selesai, kena habam sebelum akil balik ikut hukum agama. Jadi kalau dah sampai lanjut dah fardu ain tak selesai lagi, kacau. Kena buat intensif punya kursus. Ambil faham cepat-cepat. Karena benda-benda ni melibatkan benda yang kita buat hari-hari. Kita mengharapkan janji baik Allah. Dan kita percaya Allah itu Tuhan yang tidak pernah mungkir janji. Kita mengharapkan janji baik Allah untuk membawa kesejahteraan pada hidup kita di dunia ini. Mudah-mudahan perjumpaan ini diberkati Allah. Mudah-mudahan adalah satu dua bekalan untuk kita bawa balik ke rumah. Mudah-mudahan dengan keikhlasan kita, Allah Subhanahu wa taala bantu kita. Terima kasih kepada pihak yang menjemput saya. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmatnya kepada kita pada malam ini. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu dari kesilapan diri saya sendiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.